Okey, jadi kita akan mulakan kita punya sesi latihan kita untuk hari ini. Okey, jadi saya tak sempat pause soalannya. Jadi kita tengok sila dekat sini lah. Recording saya dah tengah jalan sekarang, so nanti korang boleh tengoklah selepas. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan koheren dan kohesi? Okay, jadi bila untuk soalan sebegini, soalan sebegini kita highlightkan koheren dengan kohesi. Ini juga boleh korang gunakan kalau soalan tu dia akan tanya apakah ciri-ciri sesebuah wacana. So inilah jawapan yang kamu akan gunakanlah, iaitu kohesi dan koheren untuk menjawab soalan tentang ciri-cirinya. Okay, ciri-ciri wacana. Ciri-ciri dia. Bukan cili-cili ciri-ciri. Okey. Jadi di sini kita terus step sajalah bagi jawapan saja. Okey, kalau dalam buku kan. Okey, kalau dalam buku ada pelbagai jawapan lah yang kita boleh ambil. So di sini saya akan letakkan mana yang lebih mudah lah. So di situ korang boleh just hafal-hafal sajalah. Ya. So saya letakkan sini. Okey, koheren kita bagi lu maksud. Okay, koheren bermaksud kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks. Suatu teks yang bermakna dan dapat difahami. Selain daripada ini, boleh diterima. Yang penting masih lagi ada berkaitan lah. Ya. Okay, manakala kohesi, kohesi adalah tautan idea, tautan idea atau keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik. Atau unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Okey. Okey, so ini jawapan yang boleh kita gunalah. Okey, macam setiap tadi, selain daripada itu, tidak ada masalah. Okey, boleh tengok dekat buku ataupun nota yang korang ada lah. Boleh diterima. Okey. Jadi untuk mendapatkan 2 markah, mesti dua-duanya kena betul lah definisi dia. Kalau satu salah, maksudnya korang hanya dapat 1 markah saja. Kalau salah dua-dua, salah lah, tak ada dapat lah. Okay, alright. Okay, soalan B pula. Bina satu wacana yang memperlihatkan koheren dan kohesi, panjangnya tidak melebihi 30 patah perkataan. Okay, yang ini wacana ni korang buat sendiri, tapi pastikan mesti kena ada unsur koheren dan juga kohesi. Okay, so straight to the point. Okay, wacana tidak kisah apa-apa yang korang nak tulis, tapi pastikan mesti ada memperlihatkan konsep dia lah. Untuk tu kena ingat balik apa contoh-contoh yang memperlihatkan koheren dan juga kohesi, seperti mana yang kita dah belajar sebelum ini. Okay, so saya skipkan saja soalan 1B ni, saya terus pergi kepada soalan nombor 2. Okay. Okay, soalan nombor 2. Okay, ini berkenaan dengan laras bahasa. Okay. Okay, soalan nombor 2. Okay, kita diberikan satu pernyataan. Terdapat istilah-istilah khusus yang kebanyakannya dipinjam daripada bahasa Inggeris yang merujuk fasal atau klausa dalam sesuatu kata atau kanun tertentu. Bersifat objektif, terperinci, tepat dan padat. Maklumat disampaikan dengan ayat yang panjang. Okay, jadi apakah laras bahasa yang mendapati ciri di atas? Okay, kita tengok beberapa kata kunci atau frasa yang terdapat dalam pernyataan ini. Okay. Yang pertama kita boleh lihat ada diterangkan mengenai terdapat istilah-istilah khusus yang kebanyakannya dipinjam daripada bahasa Inggeris yang merujuk fasal atau klausa dalam satu akta atau kanun tertentu. Okay. So kita boleh dapat agak kalau dia bila sentuh tentang akta atau kanun, jelas di sini adalah laras bahasa undang-undang.
Okey. So kita highlightkan juga beberapa yang lain. Okey, supaya kita boleh dapatkan pastilah laras bahasa apa yang dimaksudkan. Okey. So di sini kita boleh dapat tahu ada diterangkan sini akta atau kanun. Jadi maksudnya ini adalah laras bahasa undang-undang. Okey. Okey, untuk dapatkan satu markah ini mesti kalau ditanya laras bahasa mesti kena cakap juga ataupun jawab laras bahasa. Tidak boleh tulis undang-undang saja. Mesti kena tulis laras bahasa undang-undang. Jangan tulis undang-undang. Begitu juga dengan laras bahasa lain. Okey? Tidak boleh jawab laras bahasa, tidak boleh jawab sukan saja, mesti lengkap laras bahasa sukan. Dan juga sebagainya, ya. Okey. So dapat sini kamu akan dapat satu markah. Okey, seterusnya. Okey, bina satu petikan yang menepati laras bahasa di atas. Panjangnya tidak melebihi 25 patah perkataan. Okey, so ni saya skipkan sajalah. Okey. Untuk laras bahasa undang-undang, korang boleh tengok contoh-contoh yang korang rasa senanglah untuk korang tulis. Tapi pastikan berkaitanlah dengan laras bahasa undang-undang itu. Ya. Okey, so kita skipkan saja, kita terus pergi kepada soalan nombor 3. Okey. Soalan nombor 3, soalan berkenaan dengan laras bahasa juga. Okey. So kita diberikan satu petikan dan kita bacakan sama-sama. Lamunanku terhenti. Sudah banyak pelajar yang mengambil selit keputusan mereka hari itu. Aku rasa berdebar-debar menunggu kedatangan Ama. Sewaktu hendak turun ke tingkat bawah, Ama dengan bangganya menunjukkan selit keputusan peperiksaan STPM-nya kepadaku. Okey. Jadi soalan dia adalah apakah jenis laras bahasa teks di atas? Okey. So di sini teks ini ini dia mempunyai unsur-unsur penceritaan. Okey. Yang saya tandakan ini adalah unsur-unsur yang yang menunjukkan unsur penceritaan lah. Ada menggunakan perkataan ku, aku, okey, terutamanya ku, aku. Okey. Jadi laras bahasa ini adalah laras bahasa sastra. Laras bahasa sastra. Boleh juga jawab laras bahasa sastra dalam kurungan kreatif. Mana-mana saja boleh diterima. Dapat juga satu markah. Okey, mana-mana sajalah dapat satu markah. Okey. Seterusnya soalan B, 2B, berikan dua ciri laras bahasa di atas. Okey, so di sini saya akan bagikan dua sajalah. Sebenarnya ada 5 yang kita isi tapi ruang tidak cukup, so saya bagi dua yang pertama sajalah. Yang lain nanti korang boleh rujuk sendiri dekat nota atau buku yang korang ada. Okey, so yang pertama. Okey, kedua. Okey, dan sebagainya. So di sini jawab dua ni dengan betul, dapatlah 2 markah. Okey. Right. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan keempat. Okey, nyatakan 3 ciri retorik pemerian. Okey, so dia minta di sini retorik pemerian. Jadi di sini soalan ini berkenaan dengan berkenaan dengan retorik. Dia minta sini 3 ciri-ciri. Okey, so untuk ni pastikan korang dah ingat semua ciri-ciri bagi setiap retorik tersebut. Retorik pemerian, retorik pendedahan, retorik penghujaan, pemujukan dan sebagainya. Okey, semua tu kena ingat ciri-cirinya. Okey. So di sini untuk mempelajari ataupun untuk topik berkenaan dengan retorik, ada 2 benda di sini yang perlu kena kuasai. Okey, yang pertama mesti kuasai dari segi contoh-contohnya dan kedua mesti kuasai dari segi ciri-cirinya. Sebab kebiasaannya kalau untuk bahagian B ini dia akan ada dia akan tanya 2 benda ni lah. Sama ada ciri-ciri ataupun dia minta korang untuk memberikan contoh berdasarkan daripada retorik tersebut. So pastikan sudah ready lah untuk benda ni. Okay.
So, saya akan bagikan saja jawapannya di sini. Okay, nanti korang boleh tengoklah lepas ni. Sebab sekarang ni saya buat dengan buat record lah. Okay. Okay. So, ciri yang pertama adalah memberikan gambaran yang realistik. Yang realistik berdasarkan kriteria. Kalau sekiranya jawapan ini lain daripada nota yang korang ada, daripada buku yang korang ada, okay, boleh diterima, tak ada masalah. Sebab nanti kan dalam masa pemeriksa dia akan cek korang punya jawapan tu kan, dia akan tengok juga dari segi dari segi logik lah jawapan yang korang berikan tu. Sebab kadang-kadang ada yang tak sama juga dengan skema jawapan. Jadi pemeriksa tu dia akan tengok adakah korang faham atau tidak soalan yang korang jawab itu. Makanya jawapan tu kadang-kadang dia akan jadi lain daripada yang lain. Boleh diterima asalkan tidak menyimpang daripada soalan asal. Okay. Okay, so di sini ini 3 cirinya. Okay. Kalau semua betul akan dapat 3 markah. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor kita pergi kepada soalan nombor 5. Okay. Masih lagi tentang retorik. Okay. Okay, so kita diberikan satu petikan di sini. Cabaran paling besar yang kami hadapi adalah pengalaman bermalam di Muzdalifah. Ia menjadi sebutan kerana kami melalui ujian fizikal dan kerohanian yang paling besar. Ia mencabar minda, fizikal dan janji kami kepada Allah. Ia membawa pengertian yang cukup besar. Okay, soalannya adalah apakah jenis retorik di atas? Okay, jenis retorik di atas. So kita bagi saja jawapannya. Okay, so jawapan di sini adalah retorik penghujaan. Retorik penghujaan. So di sini dapat jawab ni dapat juga 1 markah. Okey. So kenapa retorik penghujaan? Sedangkan di sini dia teks ini adalah lebih kepada penceritaan. So di sini kita akan diminta untuk menyatakan sebab. Okey. Menyatakan sebab ataupun pendapatlah. Kenapa kita jawab ini adalah soalan ini adalah berkenaan dengan retorik penghujaan. Okey. Okey, so di sini 2 markah. So pastikan mesti kena ada 2 fakta yang boleh korang jawablah ataupun mesti ada 2 jawapan yang boleh memperkukuhkan kepada soalan A yang korang dah jawabkan tadi. Okey, so di sini saya akan bagi sebabnya lah kenapa Kenapa dia retorik penghujaan? Sedangkan kalau kita tengok dekat sini, ini lebih kepada retorik penceritaan. Okay, so kita bagi sebab dia sendirilah. So di sini nanti korang boleh boleh ulang kaji balik. Mana tahu kalau soalan sebegini dia akan keluar lagi kan? Okay. So kita bagi saja dekat sini Okay. Sebabnya adalah penulisan tersebut mempunyai usul atau gagasan yang disokong dengan hujah yang kuat yang dengan kuat yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar. Okay. Juga untuk memastikan khalayak bersetuju dengan dan yakin akan pendapat yang dikemukakan itu. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan sebenarnya. Okey,
Sebab dia adalah penulisan tersebut mempunyai usul atau gagasan yang disokong dengan hujah yang kuat. Okey. So kita tengok yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan mempunyai usul atau gagasan yang disokong dengan hujah yang kuat. Okey, kita tengok semula kepada teks ini. Cabaran paling besar yang kami hadapi adalah pengalaman bermalam di Muzdalifah. Okey. So, usul atau gagasan yang dimaksudkan di sini, kalau kita tengok dekat petikan ni kan, kalau kita tengok petikan di sini, okey, usul atau gagasan yang dimaksudkan adalah yang ini. Yang dimaksudkan, pengalaman bermalam di Muzdalifah, bukan Muzdalifah, sorry. So itu ada usul atau gagasan yang dimaksudkan tersebut. Okey. Lepas tu dia ada kata yang disokong dengan hujah yang kuat. Okey. Unsur hujah yang kuat, apa yang dimaksudkan di sini? Okey, kita tengok pada petikan yang seterusnya. Ayat yang seterusnya. Ia menjadi sebutan kerana kami melalui ujian fizikal dan kerohanian yang paling besar. Ujian fizikal dan kerohanian yang paling besar. Jadi, unsur itu dia merujuk kepada hujah yang kuat. Okey? Okey. Jadi di sini dia akan bagi tahu lah. Kena bagi tahu lah apa sebab dia. Yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar. Juga untuk memastikan halayak bersetuju dan yakin dengan pendapat yang dikemukakan itu. Okey. Lepas tu dia ada bagi tahu juga, ia mencabar minda, fizikal dan janji kami kepada Allah. Ia membawa pengertian yang cukup besar. Jadi, unsur pengaruhnya itu adalah dia kata di sini mencabar minda, fizikal dan janji dan seterusnya. Okey? Alright. Setakat ni ada yang boleh jelas setakat ni kenapa teks ini dia nampak macam retorik penceritaan, tapi sebenarnya dia adalah retorik penghujaan. So setakat ni boleh jelas tak penerangan saya dekat sini? Okey. Usul atau gagasan biasanya kita akan jumpa di pada awal ayat lah. Okey, kita akan jumpa pada awal ayat. So itu kita sebutnya sebagai main point lah kepada penceritaan. Penceritaan tu dia tak semestinya korang kena jawab retorik penceritaan. Dia kadang-kadang dia boleh juga kita jawab sebagai retorik penghujaan. Okey, kita tengok kepada bentuk penceritaannya tu bagaimana. Okay? Alright. So, saya harap di sini boleh faham lah. Di sini ya. Okay. Tapi kepada soalan yang seterusnya, soalan nombor 6. Okay. Jelaskan maksud istilah berikut. Dialek daerah, ideolek. Yang ini juga kena recall kembali lah. Korang punya maksud-maksud dia. Ini topik berkenaan dengan variasi bahasa. Jadi setiap istilah yang macam contoh dialek daerah, ideolek, isoglos dan semuanya mesti kena ingatlah. Okey. So saya akan bagikan sajalah jawapannya di sini. Okay, nanti korang boleh ulang kajilah. Tengok balik video ini ya. Okey, kita mulakan dialek daerah. Dialek daerah adalah bahasa daerah atau logat dan mempunyai pelat sebutan khas dan khas bagi suatu daerah atau bahagian negeri. Okay. Dialek merupakan kelainan bahasa yang berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan, kosakata dan tata bahasa. Okey. So dapat jawab soalan ni. Okey, memberikan definisi yang betul, dapatlah 1 markah. Okey. So kita pergi pula kepada ideolek. Okay, apa yang dimaksudkan dengan ideolek? Okay, ideolek adalah kelainan bahasa
yang disebabkan oleh perbezaan individu. Terdapat perbezaan sebutan, intonasi, dan gaya. Pertuturan yang disebabkan oleh kecacatan atau tabiat penyebutan karena pengaruh gerakan keluarga dan gaya. Oke, so siap, sini dapatlah satu markah. Oke, macam yang sedap tadi. Oke, selain daripada ini yang saya nyatakan, yang saya bagikan dekat sini, tidak ada masalah. Selagi mana masih lagi tidak menyimpang daripada soalan asal dan masih betul lagi lah. Oke. So seterusnya kita akan pergi kepada soalan nombor 7. Soalan berkenaan dengan variasi bahasa. Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa istana? Nyatakan dua ciri bahasa istana beserta dengan contohnya. So kita bagi jawapan juga ni lah. Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa istana? Bahasa istana disebut juga bahasa dalam, ialah bahasa diraja. Diraja yang digunakan. Yang digunakan khusus dalam perhubungan. Dalam kalangan kerabat diraja. Atau dalam perhubungan. Hubungan rakyat dengan kerabat di raja. Okey. Selain daripada ni boleh diterima. Okey, macam biasalah. Okey, so dapat jawapan yang betul, dapatlah satu markah. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang soalan 7B. Nyatakan dua ciri bahasa istana beserta dengan contohnya. Okey, so kita tengok macam mana cara menjawab untuk ini. Okey. Yang pertama adalah penggunaan kata kekeluargaan. So kena bagi contoh Okey, so lepas tu contoh. Okey, contohnya kekanda, bonda, ayanda. Okey. Dua, menggunakan gelaran keturunan. Okey, contoh. Okey, contohnya Ungku, Tengku, Raja. Okey, kita bagi lagi satu. Okey, yang ketiga, right. Yang ketiga, kosakata khusus. Contoh, beradu, santak, mencemar duli. Mencemar duli itu maksudnya datang. Kena bagi maksud dia lah. Supaya pemeriksa itu kadang-kadang ada yang tak tahu. Kan? Okey. So, mana-mana tiga jawapan yang betul dan selain daripada ini tapi berkaitan akan dapat dua markah. Alright. Okey. So setakat ni saya rasa tak ada masalah lagi lah kan. Okay, so kita pergi terus pada soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8.
Yang Berhormat Mulia Datuk Seri Dr. Syed X. Rujukan format ini diberikan kepada X kerana X ialah so di sini kita kena tahulah kita kena tahu kenapa rujukan format yang merujuk kepada ini diberikan kepada X sebab apa. Okey, untuk menjawab ini formula, ingat formula yang hari tu yang kita dah pernah saya pernah ajarkan rujukan berhormat tambah KIAW, KIAW. Okey. Saya harap korang masih ingat lagi lah formula ini. Okey. So untuk menjawab soalan ini, kita menggunakan jawapan inilah. Okey, K tu maksud dia apa, ingat balik K tu apa, I tu apa, A tu apa, W tu apa. Okey, so kita kita gunakan ini untuk menjawab soalan yang inilah. Okey. So kita bagi jawapan teruslah. Okey. Okay, so kenapa nama dia adalah Yang Berhormat Mulia Datuk Seri Dr. Syed X. Okay. Kenapa diberikan kepada X? Kerana X ialah so kita berpandukan daripada jawapan daripada formula ni kita boleh menggunakannya untuk memberikan fakta. Okay. So, pertama di sini X merupakan anggota Dewan Negara. Okey, korang juga boleh bagi jawapan lain selain daripada ni lah. Okey, contohnya, X merupakan seorang yang di-Pertua Dewan Rakyat luar sidang atau yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri luar sidang atau setiausaha kerajaan negeri atau penasihat kewangan negeri atau penasihat undang-undang negeri. Sebab kita tak tahu dia ni berjawatan apa sebenarnya. Jadi kita boleh bagilah apa jawatan yang rasa ataupun yang sepadanlah dengan dengan rujukan kehormat. Okey, sebab rujukan yang kehormat ini ini adalah yang berhormat. Yang berhormat ni ada pelbagai jawatan yang menggunakan rujukan kehormat yang berhormat. Jadi di sini tidak semestinya dia X ini seorang anggota Dewan Negara saja. Dia juga boleh digunakan untuk jawatan lain. Sebab soalan ni dia tidak terangkan dia memegang jawatan apa sebenarnya. Jadi merujuk kepada K iaitu kurniaan, kita boleh jawab apa-apa saja jawatan yang dimiliki oleh X. Sebab soalan ni tidak diterangkan dia memegang jawatan sebagai apa. So kita boleh bagi apa saja, tapi pastikan jawatan tersebut adalah yang menggunakan rujukan kehormat yang berhormat. Jangan salah lah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, fakta kedua kita boleh jawab sini. Okey, mempunyai gelaran warisan Syed. Okey. Sebab ada Syed Okey, mempunyai Syed atau mempunyai jurai keturunan warisan Syed. Okey, so itu yang kedua. Okay, yang ketiga, kita boleh jawab dianugerahi gelaran kurniaan pemerintah, iaitu Datuk Seri. Okay. Dan yang keempat, kita boleh jawab mempunyai gelaran kurniaan iktisas dengan kelulusan Doktor Falsafah atau memiliki ijazah kedoktoran. Kenapa dikatakan memiliki kurniaan iktisas dengan kelulusan Doktor Falsafah atau memiliki
ijazah kedoktoran sebab ni doktor. Okey, ada doktor di situ. Okey. Okey, setakat ni ada tak apa-apa pertanyaan berkenaan dengan ini? Sir, Ya. kan tadi kan saya kata banyak boleh bagi macam setiausaha, lepas tu ada kebajikan, lepas tu dekat A, B, C, D tu nak jawab anggota je semua. Anggota. Kira dah macam jawab. jawab setiausaha, jawab untuk kebajikan, semua jawatan lah. Empat tempat kosong tu. Okey, saya rasa mungkin awak kata okey merupakan anggota Dewan Negara. Lepas tu kata merupakan jawatan ni. So semua empat tu nak jawab macam tu kan maksudnya. Begitu sebenarnya tak boleh sebab sebab setiap satu nama ni yang panggilan ini kita kena ketahui juga. Rujukan kehormat ni dia merujuk kepada seluruh penggunaan nama-nama tersebut. Untuk ni dia terbentuk daripada KIAW. Dan dia juga dia dibentuk juga melalui rujukan kehormat. Macam yang kita dah pelajari ni lah tips ni. Okey, untuk ni dia dibentuk daripada ni. Jadi setiap satu fakta di sini yang kita dah pernah pelajari, yang ini kan rujukan kehormat tambah KIAW kan, fakta tu okey kita boleh jadi kita kena menjawab berpandukan daripada ini. Okey, kita kena jawab berpandukan ini. Jadi setiap satu nama-nama ini dia diberikan atas sebab-sebab tersendiri. Jadi kita kena tahulah kenapa. Macam contoh kan, kenapa dia diberikan yang berhormat? Yang berhormat mulia. Kenapa? Kenapa dia diberikan Datuk? Datuk Seri. Kenapa dia dipanggil doktor? Kenapa dia dipanggil Syed? Macam tu. Jadi semua jawapan tu bila kita merujuk kepada tips di sini kan, rujukan kehormat tambah KIAW, kita boleh dapat menjawab semua keseluruhan inilah. Ini. Jadi semua fakta tu adalah merujuk kepada yang ini. Buat faham? Boleh? Okay. Jadi next time kan kalau masih. Okay, so yang lain, kalau lain kali dapat soalan sebegini, mesti jawab berdasarkan daripada rujukan kehormat tambah KIAW. Kiau lah, begitu. Okay. Jangan bagi untuk satu fakta yang sama saja. Macam yang tadi merupakan anggota Dewan Negara, merupakan yang di-Pertuan Negeri, merupakan setiausaha kerajaan. Merupakan begini-gini, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sebab di sini sebab dalam soalan ni dia sudah jelas dia bagi tahu rujukan kehormat ini diberikan X kerana X ialah rujukan kehormat itu maksud dia keseluruhannya. Yang nama-nama ni keseluruhannya. Jadi untuk menjawab soalan ini kita kena menggunakan yang ini. Okey. Rujukan kehormat tambah kiau, KIAW untuk menjawab semua 4 fakta atau 5 lah. Bergantunglah daripada berapa banyak jawapan yang dia nak minta. Okey? Okey, so Balkis boleh faham? Boleh? Kalau alright. So nanti korang boleh tengok baliklah dekat video ni selepas ni so kita pergi kepada soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Ipar biras menantu. Nyatakan bentuk pertalian kekeluargaan berdasarkan maklumat di atas. Jadi untuk menjawab ini, untuk menjawab ini kita kena ada pengetahuan dia lah mengenai bentuk-bentuk pertalian yang macam mana. Macam contoh kan ada bentuk pertalian kekeluargaan ikatan perkahwinan, ada pertalian kekeluargaan mengikut daripada apa. Begitu. Jadi di sini jawapannya yang kita boleh letak di sini adalah pertalian kekeluargaan
ikatan perkawinan. Kenapa perkawinan? Sebab di sini ada istilah yang digunakan iaitu ipar. Abang ipar ke, kakak ipar ke, adik ipar, biras dan juga menantu. Okey. So semua ini berkaitan dengan pertalian kekeluargaan, ikatan perkawinan. Okey, dan jangan lupa recall balik bentuk-bentuk pertalian kekeluargaan di topik pragmatik. So semua tu ada dijelaskan sebenarnya, semua tu lah kena recall balik. Kena ingat, kena tengok kepada contoh-contoh dia lah. Okey. So dapat ni dengan betul dapatlah 1 markah. Okey, terusnya kita pergi kepada soalan yang 9B pula. Abu Bakar ialah seorang menteri besar. Beliau telah melanjutkan pengajiannya hingga peringkat PhD. Beliau merupakan anak tunggal pasangan Tengku Aiman dan Tengku Zara. Okey. Okey. Jadi apakah gelaran yang sesuai bagi Abu Bakar? Okey. So di sini kita boleh dapat tadi kita boleh menggunakan rujukan kehormat tambah KIAW. So kita bentukkan nama untuk menjadikan nama seperti inilah, yang ini untuk kita jawab soalan tadi. Okey. So kita gunakan formula tadi, rujukan kehormat tambah KIAW. Okey. Okey, so kita kena bentukkan nama bagi si Abu Bakar ini. Alright. Okey, so kita mulakan yang pertama. Okey, Abu Bakar ialah seorang menteri besar. Okey, jadi kalau menteri besar, rujukan kehormat kita gunakan ialah yang amat berhormat. Okey. Jadi kita dah selesai untuk bahagian ni. Rujukan kehormat kita dah selesai. Okey. Lepas tu kita tengok pada K, kurniaan. Kurniaan kerajaan. Beliau telah kalau beliau telah melanjutkan pengajiannya hingga peringkat PhD. PhD. Kalau PhD kita gunakan gelaran doktor. Okey, doktor. Okey. Tadi saya lupa yang amat berhormat amat berhormat mulia. Lupa. Kenapa yang amat berhormat mulia? Sebab dia adalah anak kepada Tengku Aiman dan Tengku Zara. Penggunaan Tengku itu adalah gelaran warisan, ya, penggunaan gelaran warisan diraja. Jadi dia jelas dia ni adalah seorang putra kepada Tengku Aiman dan Tengku Zara, maka kita akan rujukan kehormat dia adalah yang amat berhormat mulia, ya. Okey, jangan lupa tu. Okey, yang amat berhormat mulia doktor. Okey. Lepas tu kita tengok yang seterusnya pula. Okey. Anak kepada Tengku Aiman dan Tengku Zara. Makanya kita letak dia Tengku. Okey, Tengku. Jangan pula Syed itu adalah gelaran lain pula. Okey. Okay, so lepas tu kita letaklah nama penuh dia Abu Bakar bin Tengku Aiman. Macam inilah cara menjawabnya. Tidak untuk yang tips yang ni kan, tidak semestinya kita kena ada KIAW semualah. Tidak semestinya ada. Kita kena merujuk kepada pernyataan yang diberikan ini. Tidak semestinya semua kena ada lah. Tapi saya rasa hampir semua soalan kita akan menjawab ini berdasarkan daripada tips ini. Faham Okey, setakat ni ada soalan untuk bahagian ni. Okey, so Farah okey. Syamimi dengan Balkis macam mana? Okey. Alright. Asik. Okey, so kita akan teruskan Okey, so kita pergi kepada soalan 10. Okey, soalan 10. Apakah panggilan kehormat bagi individu yang bergelar Tan Sri? Okey, so di sini kita jawab yang berbahagia. Yang ini jangan lupa mesti korang kena recall jugalah apakah panggilan kehormat untuk setiap
gelaran-gelaran tersebut, ya. Okey. Yang berbahagia. So dapatlah 1 markah. Selain daripada ni memang tak dapatlah. Jadi tidak ada jawapan lain yang boleh diterima selain daripada jawapan yang berbahagia ini. Okey. 10B. Nyatakan bentuk sapaan bagi situasi berikut. Okey. Bentuk sapaan dengan panggilan kehormat berbeza. Berbeza maksud dia. Kalau bentuk sapaan, bentuk sapaan, okey, saya bagi tips dekat sini lah. Okey, kalau bentuk sapaan adalah panggilan tidak rasmi, begitu. Dengan erti kata lain yang biasa kita gunalah. Kalau panggilan kehormat, panggilan rasmi. Panggilan rasmi. Kalau bila disebut sebagai panggilan rasmi kan, kita tidak boleh sesuka hati memanggil dalam situasi yang tidak tepat lah. Okay. Right. So ini adalah tips dia. Beza dia bentuk sapaan dengan panggilan kehormat. Okay. Jadi kita berbalik semula kepada 10B. Okay. Kita tengok situasi yang pertama. Amin. Okay. Aminah merupakan sekejap kita tahu sekejap. Tengah loading sekejap. Okey, dah sambung semula sorry Okey, nyatakan bentuk sapaan yang sesuai bagi situasi berikut. Okey, yang pertama, Aminah merupakan anak kedua dalam keluarganya. Okey, jadi Aminah anak kedua dalam keluarganya, kita panggil dia ada gelaran kan. Macam contoh, kita boleh panggil dia Along, Anga, Acik, begitu. Jadi setiap daripada nama tu macam yang korang pun tahu sudah sendiri kan. Dia mengikut daripada anak posisi lah, anak apa. Macam kalau anak pertama kan kita panggil dia Along kan. Kalau anak kedua kita panggil Anga atau Nga. Gitu dan seterusnya. Okey. Jadi Aminah merupakan anak kedua dalam keluarganya, kita panggil kita letakkan ataupun kita panggil dia sebagai Anga ataupun Nga. Right. So dapatlah 1 markah. Okey, yang kedua. Situasi kedua, Fatimah telah menunaikan haji pada tahun lepas. Jadi kita panggil dia sebagai Hajah Fatimah. Okey. Situasi yang ketiga, Syamsul telah menamatkan pengajiannya dalam bidang pendidikan. Okey, bidang pendidikan. Okey. Kita panggil dia sebagai Cikgu Syamsul. Okey. Jadi dapat 3 fakta ni dengan betul akan dapat 3 markah. Kalau 2 salah, 2 lah. Kalau satu je yang betul, 1 markah sajalah. Kalau tak betul semua, kosong. Macam tu Okey. Soalan 10B. Okay, so saya rasa bentuk sapaan ni tak ada masalah lah kot. Setakat ni kan. Jadi ingat bentuk sapaan dengan panggilan kehormat ni adalah berbeza boleh tengoklah perbezaan dia di sini. Ya. Okey. Soalan nombor 11. Okey. Apakah perbezaan antara ragam bahasa Herdik dengan ragam bahasa Tempelap? 2 markah. Okey, ya. Kalau yang ini kena recall baliklah. Ragam-ragam bahasa yang terdapat dalam senarai ragam bahasa tersebut. Okay, so saya bagikan sajalah jawapannya dekat sini supaya korang boleh boleh ulang kaji baliklah. Okay. Bahasa Herdik tujuannya untuk menunjukkan kesalahan pada masa itu juga. Itu juga. Bukannya kesalahan
yang lalu. Okay, untuk buat perbezaan, gunakan perkataan manakala. Okay, manakala bahasa tempelak digunakan untuk menunjukkan kesalahan seorang masa lalu supaya orang itu sedar akan perbuatan atau kata-katanya yang salah pada masa sebelum dia melakukannya dahulu. Okey, so dapat menunjukkan dua unsur perbezaan sini dengan menggunakan perkataan manakala akan dapat dua markah. Okey. Jadi kalau nak membuat perbezaan, kena gunakan perkataan manakala supaya kita boleh dapat memberikan dua fakta lah dalam untuk soalan sebegini. Begitu juga dengan soalan-soalan lain lah yang selain daripada menanyakan soalan tentang ragam bahasa ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada 11 B. Okey. 11 B. Berikan contoh yang sesuai untuk membezakan dua ragam bahasa tersebut. Dua ragam bahasa tersebut tu dia merujuk kepada inilah yang tadi. Ragam bahasa herdik dengan juga ragam bahasa tempelak. So, kita sini kena bagi contohlah untuk membezakan antara dua ragam bahasa tersebut. So, kita bagikan contoh. Okey, ragam bahasa herdik. Okey, contohnya. Okey. Okey, kebiasaannya kalau dalam ragam bahasa ni dia akan dinyatakan dalam bentuk dialog. Okey, so untuk bagi contoh mesti gunakan pemetik dan juga penutup kata untuk dialog Jangan mesti ada tanda baca tu lah. Kalau tidak ada nanti tidak diterima. Okey. Sekejap Okay. Terusnya ragam bahasa tempelak kan? Tempelak. Okey. Ragam bahasa tempelak. Saya takkan sebutlah sebab besok puasa kan, so tak boleh nak mencarut lah macam gitu. Okay. Okay. So kalau nak bagi contoh, pastikan tak ada tim dedik kat sini untuk dapatkan markah. Okay, untuk menjawab soalan ni, tanda baca, okay, mesti ada ni lah. Okay. Baru akan diterima sebagai dua markah. Sebab beragam bahasa ni di dalam bentuk dialog. So pastikan tanda baca ada ni. Ya, ada ni. Okay. Soalan nombor 12. Soalan nombor 12. Apakah maksud bahasa pertanyaan ingkar? Bahasa pertanyaan ingkar tu macam kita tanya balik, lepas tu kita dapat jawapannya itu semula. Dengan arti kata lain, kita dah tahulah apa yang kita tanyakan, tapi sengajalah kita tanya kepada orang. Biar orang tu dia tahulah apa yang dimaksud, apa yang cuba untuk disampaikan sebenarnya. So, kita bagi maksud dia dekat sini lah. Okay. Ragam bahasa yang berbentuk pertanyaan
tetapi tidak memerlukan jawapan karena jawapan tersebut akan diberikan oleh pihak yang bertanya atau dibiarkan begitu saja. Oke, pertanyaan itu seolah-olah bertujuan hendak menguatkan benarnya jawaban yang sudah pun diketahui. Oke, kalau dapat nih dapatlah 1 markah. Selain daripada ni masih boleh diterima, yang penting tidak larilah daripada maksud pasal. Oke, 12B. Berikan 1 contoh pertanyaan, bahasa pertanyaan ingkar. Kita bagi contoh lah dekat sini lah, supaya korang boleh dapat pulang kaki balik lah. Oke, inikah yang dinamakan? Oke, so dapat jawapan yang ataupun dapat berikan contoh yang betul akan dapat 1 markah. Dan kena ingat kalau 1 saja salah untuk 1 contoh maka akan hilanglah 1 markah tersebut walaupun secara keseluruhannya itu betul. Tapi kalau ada salah satu unsurnya salah, sayanglah terpaksa dikosongkan markah ini. Oke. Oke, terusnya kita akan pergi kepada soalan yang nombor 13 pula. Oke. Soalan nomor 13. Oke. Oke, so kita diberikan 1 petikan ini. Dan kita diminta untuk menyatakan beragam bahasa apa. Oke. So, sama macam tadilah yang soalan sebelum ni. Kita diminta untuk menyatakan sebab. Tapi tadi yang sebelum ni tu soalan tentang retorik yang baru je tadi. So ini pula berkenaan dengan beragam bahasa. Tak usah panjangkan perkara ini. Budak tu dah mati. RM500 tu cukup banyak sebagai hadiah. Nak apa lagi? Kata pegawai polis kepada Pak Lan. Okay. Nyatakan ragam bahasa petikan di atas. Yang ini. So kita jawab dia sebagai ragam bahasa herdik. Okay, ragam bahasa herdik. So dapatlah 1 markah. Okay. Nyatakan, jelaskan sebab anda berpendapat sedemikian. Okay, so kita kena nyatakan sebab kenapa kita jawab dia sebagai bahasa ragam bahasa herdik. Okay, so kita bagi sebab di sinilah. Okay.
Okey. So, dapat ni, dapat jawab begini, dapatlah 2 markah. So, ada 2 sebab lah kenapa kita kena, 2 sebab yang perlu kita kena jelaskan. Okey, kenapa kita menjawab ini sebagai ragam bahasa herdik. Okey, ragam bahasa di atas dikatakan ragam bahasa herdik kerana teguran diberikan kepada seseorang atas kesalahan yang dilakukannya pada masa itu juga. So, kita tengok dalam petikan apakah kesalahan yang dilakukannya pada masa itu juga, di mana letaknya. Okey. Tak usah panjangkan perkara ini. Budak tu dah mati. Okey, so dia merujuk kepada inilah kesalahan pada masa itu juga. Maksudnya dia merujuk kepada peristiwa yang berlaku pada hari itu. Di mana pada hari pegawai polis dia cakap begitu dekat Pak Lan. Ya. Okey. RM500 itu cukup banyak sebagai hadiah. Jadi pada hari itu juga hadiah itu diberi, dia bagi hadiah itu. Okey? Tujuannya adalah untuk memberi peringatan kepada seseorang, perkataan yang juga agak kasar. Ada tanda seru di sini. Dia teriaklah macam tu. Dan mengandungi unsur mengejek. Okay. Ya Mimi, ada soalan nak tanya? Sebab dengan definisi tu sama ke? Okey, sebab dengan definisi tu, okey. Kita boleh menggunakan boleh menggunakan definisi untuk memperjelaskan sebab. Dan lagi satu, sebab dengan definisi tu berbeza lah maksud dia. Jadi sebab tu maksud itu kita kena memberikan kenapa kita jawab sebegini. Sebab beragam bahasa ni dia merujuk kepada begini. Macam tu. So kita boleh menggunakan pengetahuan definisi kita untuk menjawab soalan ni. Sebab soalan yang pertama tu dia minta untuk kita nyatakan, okey, ni ragam bahasa apa? Okey, so kita jawablah ni ragam bahasa herdik. Kenapa jawab ragam bahasa herdik? Lepas tu bagi tahulah ragam bahasa herdik adalah bermaksud begini. Macam tu. Dan kena pastikanlah apakah yang kita berikan itu tepat atau tidak dengan petikan yang telah diberikan dalam soalan ini. Okey? Alright. So, boleh faham ke kan? Yang lain macam mana? Okey. Okey, Balkis dengan Farah. Alright. Okey, masih. Okey. Farah okey? Alright, masih. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 14. Okey. Nyatakan jenis ragam bahasa tersebut. Okey, so ada berapa situasi? So ada 2 situasi di sini yang kita kena jawabkan. Okey. So kita tengok yang pertama. Okey. Raungan mak bedah kedengaran hingga puncak Gunung Tebu. Okey. So kita jawab dia sebagai ragam bahasa melampau. Kenapa ragam bahasa melampau? Sebab mana ada orang teriak-teriak sehingga kedengaran di puncak Gunung Tebu. Itu melampau lah. Sampai ke gunung pula terdengar suara jeritan kita. So memang taklah akan sampai ke puncak gunung. Sebab tu jawapannya iaitu ragam bahasa melampau. Yang melampau-lampau lah. Yang mengada-adakan benda yang tidak ada. Macam tu. Ya. Okay. Lepas tu yang kedua kita tengok. Okay. Yang kedua. Okay. So ni pantun. Pantun. Anak bakau di rumpun salam. Patah taruknya ditimpa gentak. Riu kerbau tergelak-gelak. Melihat beruk berkacamata. Okay. So ni adalah ragam bahasa jenaka. Yang lawak lah begitu. Ragam bahasa jenaka. Yang lucu macam tu. Okay, kenapa ragam bahasa jenaka? So kita tengok di mana ada unsur dia. So ni pantun. Okay. Kalau kita tengok pada bahagian pembayang, 2 rangkap yang pertama memang tak ada kaitan lah. Macam tu. Tapi kalau kita tengok 2 rangkap yang terakhir, maksudnya riu kerbau tergelak-gelak. Tergelak-gelak. Melihat beruk berkacamata. Gitu. Okay, so itulah unsur yang menunjukkan ragam bahasa jenaka. Ya, so dapatlah 1 markah. Yang tadi pun dapat 1 markah. Okay, alright.
Okey, seterusnya soalan yang nombor 15. Okey. Nyatakan peribahasa yang sesuai bagi situasi yang berikut. Okey. So, kita bagi sini sajalah. Okey. Hasma menyiapkan segala kelengkapan untuk belajar di universiti. Walaupun keputusan permohonan melanjutkan pelajaran ke universiti masih belum diumumkan. So, kita jawab dia sebagai sediakan payung sebelum hujan. Atau burung terbang dilepaskan lada. Dipipiskan lada. Okey, so itu jawapan dia. So, macam biasalah, menguji pengetahuan peribahasa kita, jadi kita kena banyak mengetahuilah maksud-maksud bagi setiap atau semua peribahasa tersebut ya. Okey, yang kedua, enjin yang rosak itu hanya boleh dibaiki oleh Encik Samad kerana sebagai mekanik yang bertauliah, beliau sangat arif tentang komponen-komponen yang terdapat di dalam enjin tersebut. Okey. So, kita jawab dia sebagai hanya Jauhari yang mengenal manikam. Okay. Selain daripada ini boleh diterima. Mana-mana peribahasa boleh diterima. Tidak semestinya yang ini sajalah. Okey. Soalan nombor 16. Okey, soalan terakhir. Kita ada soalan terakhir. Makna perkataan itu mempunyai kaitan dengan medan makna, iaitu lingkungan makna bagi sesuatu perkataan atau persekitaran sesuatu benda. Okey, Farah tengok ni sebab ini yang kamu ada tanya hari itu Okey, nyatakan 3 lingkungan atau medan makna bagi perkataan di bawah. Ini yang kamu tanya hari itu apa beza dia subordinat dengan superordinat. Okey. Ini kita panggil dia sebagai superordinat. Domain utama lah begitu. Okey. Kalau subordinat tu adalah pengkelasan atau lingkungan-lingkungan di bawah satu bidang yang sama. Misalnya, hospital. Okey, kalau di hospital ada apa? So, kita jawablah. Ada ubat, doktor, apa lagi? Jururawat, jarum suntikan, X-ray, dan sebagainya. Apa-apa saja. Tak ada masalah. Okey. Yang kedua, universiti. Kalau di universiti ada apa? Ada pensyarah. Apa lagi? Dewan kuliah. Apa lagi? Ada bilik tutorial. Contohlah. Bilik tutorial. Ada mahasiswa. Ada mahasiswi. Dewan kaunselor dan sebagainya. Kalau di jalan raya ada apa? Ada kereta. Ada lori. Ada bas. Ada motosikal. Ada lampu isyarat. Dan sebagainya. Okey. Superordinat merujuk kepada yang ini. Domain utama dia. Subordinat merujuk kepada ini. Pengkelasan-pengkelasannya daripada di bawah 3. Daripada satu bidang yang besar tu. Jadi itulah perbezaannya superordinat dengan subordinat. Okey? Boleh faham Farah? Boleh? Itu yang kamu hari itu kamu tanya inilah perbezaannya. So yang lain macam mana? Samimi dengan ya? Subordinat dengan hiponim benda yang sama kan? Apa? Hiponim? Hiponim. Ya, sama. Iya, betul, sama. Sama. Cuma dia berbeza istilah, itu sajalah beza dia. Tapi tetap sama je lah untuk yang ini. Hiponim tu yang ini. Yang ini ya. Semua ni. Kalau yang subordinat tu yang ini. Dengan arti kata lain, kita mengkelaskan lah. Untuk lagi bahasa yang mudah, kita mengkelaskan daripada satu benda tu. Kita pecahkan lagi kepada beberapa yang lain. Contoh. Okey, terima kasih.
Okey, seterusnya homograf. Hari tu pun Farah tanya juga. So guys, yang lain kita tengok kita berikanlah jawapannya lah secara terus. Okey, homograf tu maksud dia apa? Homograf ialah perkataan yang sama ejaannya tetapi mempunyai sebutan yang berbeza dan makna yang berbeza. Okay. Homograf tu maksud dia yang perkataan dia sama ejaan dia tetapi mempunyai sebutan yang berbeza dan makna yang berbeza. Okey, apa contoh perkataan yang sama ejaannya tetapi maksud dia adalah berbeza, begitu. Okey. Contohlah rendang. Perkataan rendang. Rendang dia rendang walaupun dia sama ejaan tapi dia ada dua maksud yang berbeza. Kita boleh rendang ni kita merujuk kepada tumbuhan yang sudah masak. Contohnya pokok rambutan yang berbau berbau wangi atau berbau rendang. Lepas tu kita boleh rendang ni juga dia merujuk kepada makanan. Contohnya rendang ayam, rendang daging dan sebagainya yang dimasak rendang. Itulah contohnya homograf. Dia sama ejaan tapi dia sama ejaan tapi sebutan dia lain, maksudnya lain. Macam tu. So kena tengok jugalah maksud-maksud yang lain. Selain daripada homograf, korang juga kena tengok semula holonim tu apa, meronim tu apa dan sebagainya. Kadang-kadang kita mengalami kekeliruan lah untuk istilah-istilah sebegini. Jadi cuba tengok ataupun more refer kepada contoh-contohnya. Itu yang boleh dapat membezakan. Seterusnya kita boleh dapat fahamkanlah maksud dia macam itulah. Okey, jadi setakat ni ada lagi soalan yang ada lagi yang korang nak tanya? Sir, Ya. kalau homofon ni kan dia perkataan sama tapi makna beza. Contohnya kalau contohlah golongan lepas tu gulungan. Jadi yang bezanya tu dekat vokal je lah kan? Ya, betul. Yang Untuk bezanya semua adalah perkataan huruf macam tu. vokal. Apa dia? Untuk semua contoh pun macam tu. Contoh untuk homofon, vokal yang berbeza. Betul, sama. Untuk yang homofon, kita boleh lihat dari segi ejaan vokal. Macam yang golongan gulungan kan, O tu dia ganti dengan U. Dia ada perbezaan maksud dia lah, tapi sebutan dia hampir sama. Di mana sebutan dia, kalau kita tengok pada ejaan dia sendiri, macam contoh kan golongan dengan gulungan tu, ejaan dia bermula daripada huruf G dan berakhir huruf N. Pertengahan dia adalah huruf L. Begitu. Jadi sebutan dia tetap sama walaupun vokalnya digantikan. O dengan U. So sama jugalah dengan perkataan lain yang sebutan dia hampir sama. Itu disebabkan daripada ejaan dia juga. Tetapi dari segi perbezaan dari segi maksud tu ada berbezalah. Macam tu. Tapi sebutan dia yang hampir sama. Di mana ejaan dia adalah hampir sama macam tu. Okey. Ada lagi soalan yang lain? Okey, Syamimi dengan Balkis. Mana tahu Farah pun ada lagi soalan lagi mau tanya? Ada sih. Okey. Untuk medan makna ni memang fokus untuk subordinate je kah? Superordinate? Kalau untuk yang subordinate tu, medan makna tu jangan confuse. Medan makna dengan subordinate tu dia sebenarnya sama saja. Cuma dalam soalan tu macam yang saya bagi tahu lah. Kadang-kadang ni dia akan tanya lain-lain daripada lain lah macam tu. Tapi apapun juga, sebagai tips di sini, medan makna tu dia merujuk kepada di sini dia cakap apa? Medan makna iaitu lingkungan makna. Lingkungan makna tu dia merujuk kepada yang ini, pengkelasannya. Macam tu. Bagi sesuatu perkataan atau persekitaran bagi sesuatu benda. Maksudnya dia merujuk kepada yang inilah yang utama dia. Yang utama. Macam contoh kan,
hospital. Okay. Hospital tu, apakah lingkungan makna yang kita boleh berikan? Maksudnya itu kita kena mengkelaskan lah apa-apa yang ada. Contoh kan hospital ada apa? Hospital ni maksudnya apa? Kebiasaannya kalau hospital ni, kalau kita cakap ubat, doktor, jururawat, kita mesti familiar dengan hospital. Sebab kita tahu sesuatu perkataan itu dia merujuk kepada mana. Kalau bila kita sebut ubat, ubat di hospital. Mesti orang akan minda sudah terset lah macam tu. Ubat di hospital. Begitu. Kalau dewan kuliah, macam contoh kalau dewan kuliah, di mana? Di universiti lah. Macam tu. Memang tidak akan ada di tempat lain. Kalau dewan kuliah itu maksudnya ada di universiti. Kalau kereta, di jalan raya. Macam tu. Okay. Kalau rambutan, itu buah. Kalau brokoli, itu sayur. Macam tu. So itulah maksud dia medan makna. Medan makna tu yang apa tu maksudnya yang pengkelasan yang dibawa lagi. Domain utamanya adalah superordinat. Jadi medan makna dia sama maksud dengan subordinat. Macam tu. Jadi jangan keliru medan makna itu sebenarnya dia masih merujuk kepada yang pengkelasan dia lah. Yang ini semua ni. Okay, menjawabkah soalan kamu? Okay, faham saya. Okay, jadi kena take note lah. Kalau masih lagi ada confuse, boleh tanyalah selepas ini. Okay, so yang lain memang tak ada lagi apa-apa soalan yang nak tanya. Okay, so sekarang sudah waktu pukul 10.14 kan. Okay, so saya bagi so masa korang nanti selepas ni korang boleh buat persediaan lah kan, sebab korang nak sambut ataupun nak menunaikan ibadah puasa kan. Jadi bolehlah ambillah sedikit masa. So hari ni kita dah habis. Okay, kita dah habis dan secara rasmi kita dah habiskan semua latihan kita, kerana pada minggu hadapan kita akan buat perkongsian lah tips-tips persediaan akhir sebelum korang akan pergi exam pada 26 hari bulan ini. Jadi ada banyaklah yang saya akan sharekan nanti supaya korang boleh buat persediaan lah, terutamanya untuk bahagian B, kerana bahagian B ni markanya lagi tinggi daripada bahagian A ya. Okay. Jadi sebelum kita akan tamatkan kelas kita pada hari ini, saya sini mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada Syamimi, Balkis dan juga Farah. Saya juga kesempatan ini juga saya mohon maaf lah kalau ada apa-apa segala kekurangan, kesilapan daripada saya, kalau ada yang tidak memuaskan hati ataupun tidak memenuhi tes-tes korang semua kan. Setakat ini sajalah yang boleh saya dapat mampu buatlah. Yang penting target saya di sini adalah supaya korang boleh faham, dan yang paling penting korang boleh dapat menunjukkan progres daripada sebelum-sebelum ni. Kalau sebelum ni dapat markah begini, selepas kamu ikut ni, walaupun dengan seadanya, di sini mungkin korang akan dapat rasakan kelainan, mungkin berbeza daripada cara ataupun metod yang cikgu korang ajar, korang boleh dapat tingkatkan markah korang berubah, rupa-rupanya dekat sini, macam tu. Tapi jangan bezakan lah saya dengan cikgu-cikgu korang yang lain. Sebenarnya sama je, kita orang semua sama je. Yang penting sebenarnya dia depends pada korang semula lah, sama ada korang nak terpulang pada korang nak berusaha lebih atau tidak. Sebenarnya itu berbalik juga sebenarnya pada kita semualah, macam tu. Jadi sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa bulan Ramadan kita kali ini akan diberkati dan menjadi asbab lah. Mungkin selepas ni kita akan lagi bersemangat, lagi mana tahu ada apa-apa benda yang sesuatu yang berharga ataupun yang the best begitu selama sebulan kita berpuasa lah, macam tu ya. Jadi teruskan semangat, dan macam itulah, itu sajalah daripada saya. Kalau itu saja untuk kelas kita hari ini. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Minggu hadapan kita ada last class sebelum saya akan lepaskan korang untuk buat persediaan akhir untuk STPM semester 3 ini. Terima kasih sekali lagi Syamimi, Balkis dengan Farah atas kesediaan menghadiri kelas yang tidak ada apa-apa lah juga lah sebenarnya pada hari ini.
So, diharapkan apa latihan kita buat hari ini dan juga selama ni boleh dapat membantu untuk buat persiapan. Okey, tingkatkan lagi, perbaiki lagi mana yang masih kurang dan pastikan korang boleh dapat skor bukan saja untuk subjek ni tapi juga untuk paper-paper lain yang korang ambil, subjek skor lagi baik, lagi tinggi lagi. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Okey, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, Sir. Sama-sama. Terima kasih, Sir. Sama-sama. Terima kasih, Sir. Alright, sama-sama.